ketibaan tentera Quraisy. Balas tentera Quraisy mengambil tempat bernama Al-Udwatul Quswa sebagai tempat perkhemahan. Pada sebelah paginya mereka bertolak menuju ke medan pertempuran yang terletak berhampiran dengan kedudukan tentera Islam. Hal ini diriwayatkan dalam kitab sirah bahawa tentera Quraisy mengambil tempat khemah markah besar dia di tempat yang bernama Al-Udwah Al-Quswa, satu tempat di kawasan Badar. Orang Islam sudah kita baca mengambil tempatnya. Kita kena baca kisah ini untuk menjadi atibar pada kita. Bagaimana peperangan itu mestilah dengan cara yang teratur, ada taktik dan strategi. Ini dia ajar. Ini yang patut kita kena tengok. Jangan duduk kita tengok replika pedang Nabi lah, janggut Nabi, ya ke tak tahu. Itu pameran tu kacau belaka. Kita tengok apa pun dia tak ada apa. 1400 tahun sipang lagi janggut. Sipang lagi. Ini menipu, kerja menipu belaka. Jangan kita tertarik dengan benda-benda macam ni. Kita kena baca sirah Nabi yang disebut dalam Quran, dalam hadis untuk jadi pengajaran. Kita tengok benda-benda begitu saja, buat apa? Ini dia, nak ramalan ni macam-macam cerita, macam-macam timbul. Yang memelihara benda-benda yang bersejarah ini ialah Turki. Turki dia memimpin kerajaan Osmaniyah, kerajaan Islam yang besar zaman dulu. Sebelum kejatuhan dia bawa pedang, benda yang tahan ini dibawa ke Turki. Dan ada disimpan di Turki semua. Jadi aku pindah reti-reti ni kacau belaka. Kalau nak tengok sungguh, tengok di Turki tu. Ada pedang, ada apa macam-macam. Ni bawa janggut lah, bawa apalah, tunjuk. Orang ramai pergi pula, jadi bodoh belaka. Jangan. Jadi kita di sini ni kena baca sirah Nabawiyah. Kita sekarang sapa kepada peringkat Nabi nak berperang dengan musuh-musuhnya. 17 Ramadan, malam Jumaat, mereka menggerakkan tentera. Mereka menggerakkan tentera untuk menghadapi orang Islam. Apabila Rasulullah SAW melihat kedatangan mereka, baginda berdoa. Bila Nabi tengok tentera musyrikin datang, Nabi berdoa pada Allah Ta'ala. Doanya, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa faqriha tuhadduka, bukan kha tuha, bukan tim, salah aja. Tuhadduka wa tuhadibu rasulak. Allahumma fanasraka alladhi wa'adtani. Allahumma ahinhumul ghada. Ibnu Hisham. Ya Allah, Tuhanku, ini dia Quraisy. Mereka tiba dengan sombong dan megah. Mereka menentangmu dan membohongi Rasul. Ya Allah, Tuhanku, kurniakanlah kemenangan yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, Tuhanku, binasakanlah mereka pada pagi ini. Ini doa Nabi SAW. Beberapa orang Quraisy dari pasukan tentera musyrikin yang kehausan air itu menuju ke arah kalam Nabi SAW. Mereka telah ditentukan oleh Nabi SAW bahawa akan dibunuh dalam pertempuran Badar kecuali Hakim bin Hizam. Beliau berkesempatan memeluk Islam dan sentiasa menyebut tentang Allah yang telah menyelamatkannya dalam peperangan Badar. Keseluruhan pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Jahal dan lain-lain lagi
datang untuk menyertai perang Badar. Mereka datang pada hari itu dan pada pagi itu, dan semua mereka dibunuh. Kita akan baca kisahnya, kecuali Hakim bin Hizam tak dibunuh, selamat. Hakim bin Hizam ini seorang pemimpin Quraisy, dia masuk Islam pada masa pembukaan Mekah. Maka masa pembukaan Mekah tu dia tak masuk lagi lepas pada Hunain. Perang Hunain. Hakim bin Hizam ni bila Nabi masuk ke Mekah, kita akan baca kisahnya. Bila perintah kurung ditamatkan, puak-puak Quraisy datang beramai-ramai. Dan Nabi kata, idhabu wa antumut tulaqa, pergi aku bebaskan kamu semua kecuali beberapa orang. Kemudian Nabi panggil Hakim bin Hizam. Oleh kerana Nabi mendapat berita kabilah Hawazin dan puak-puaknya berhimpun di Hunain untuk menyerang dengan jumlah tentera yang besar. Nabi banyak orangnya, tapi senjata tak cukup. Nabi panggil Hakim bin Hizam ni yang selamat pada perang Badar. Dia kafir lagi masa itu. Nabi tanya, mu ada sipang senjata? Dia tak beritahu. Nabi kata, mu sipang tempat ni, tempat ni, tempat ni, tempat ni. Hakim bin Hizam mendengar sendiri benda yang sangat ajaib. Memang tepat Nabi sebut ada senjata tu, betul sungguh dia simpan senjata dia tu. Nabi kata, bawa mari senjata-senjata tu. Lalu dia bawa pedangnya macam-macam lah, alat-alat perang zaman dulu. Nabi kata, aku nak ambil. Huzam tanya, pinjam ke rapah? Rapah ke pinjam? Nabi kata pinjam. Pinjam. Dan senjata dibagi-bagikan. Dan peristiwa ini menjadi dalil bahawa kita boleh menerima bantuan orang kafir. Ada orang kafir nak bantu kita, boleh terima. Dalam perang Badar kita baca ni tak terima. Fathu Makkah diterima. Dia terima bantuan orang yang bukan Islam untuk menolong Islam dalam peperangan. Hakim bin Hizam selamat dalam perang Badar. Tentera musyrikin kemudiannya telah menghantar Umair bin Wahab Al-Jamhi untuk meninjau kekuatan tentera Islam. Beliau telah mengelilingi kawasan berhampiran dengan tempat tentera Islam dengan kudanya, dan balik ke tempatnya dengan menyatakan jumlah tentera Islam lebih kurang 300 orang. Kemudian beliau menunjau lagi untuk kali keduanya. Setelah pulang beliau berucap, bila balik beliau berucap kepada orang kafir musyrikin Abu Jahal dan lain, wahai kaum Quraisy, aku melihat unta-unta yang membawa maut, unta-unta Yathrib Madinah yang mesti membawa mati. Mereka tidak mempunyai perisai dan tempat perlindungan melainkan pedang-pedang mereka. Demi Allah, aku berpendapat kalau kita dapat membunuh seorang di kalangan mereka, mestilah dia lebih dahulu dapat membunuh seorang di kalangan kita. Kalau mereka dapat membunuh kita sebanyak jumlah mereka, tidak berarti lagi hidup kita selepas ini. Oleh itu, ambillah keputusan semula, kata dia. Bincang balik, lebih baik kita baliklah daripada berperang. Kerana aku melihat mereka yang gagah berani di kalangan Ansar, kalangan penduduk Yathrib, mereka datang untuk mereka. Kalau siap-siap orang 313 orang ni bunuh seorang orang kita, cukup kita menerima kekalahan, dan lepas pada itu akan terima kekalahan lagi. Ucapan ini telah menggoncangkan niat di kalangan beberapa pemimpin Quraisy untuk berperang. Tetapi keadaan ini dapat dikawal oleh Abu Jahal sehingga mereka mengambil keputusan untuk bertempur. Abu Jahal dapat memberi semangat kepada tentera dia supaya berperang, jangan balik. Kedua belah pihak bertempur. Pada pagi Jumaat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, yang bersejarah kedua belah pihak telah bersedia untuk bertempur, Rasulullah SAW telah memeriksa saf tentera Islam, membetulkannya, menjadikan barisan tentera Islam sebagai satu penyusunan
yang rapi dan kemas seperti yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang pada jalannya dalam saf barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun rapi. Wallahu alam.